Sejak mula langkah menggalas bebanan, pikul tanggung jawab kotakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi dengan izin dan limpahan kurniaan darinya. Kita terus berada di posisi kita masing-masing dalam kita bersama-sama gembleng tenaga untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberkati usaha kita, sama ada di barisan hadapan ataupun mereka sebagai rakyat umum dalam mematuhi peraturan dan mengikuti nasihat yang diberikan daripada masa ke semasa. Baik, insyaAllah kita masuk kepada siri yang ke-31. Sempena keberadaan kita dalam tempoh PKP hari yang ke-31. InsyaAllah untuk siri 31 ini kita akan bincangkan 3 tips bagaimana untuk nak menenangkan hati dan jiwa kita. Semakin lama kita berada dalam tempoh PKP, bimbang-bimbang ada yang semakin rasa tertekan. Apatah lagi cabaran demi cabaran kita lihat, sejarah demi sejarah yang berlaku, yang bakal menjadi satu tatapan kepada generasi akan datang bahawasanya tahun 2020 ini kita berhadapan dengan satu wabak yang dikategorikan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia sebagai pandemik di seluruh dunia, termasuklah di negara kita, yang mana PT3-nya, UPSA-nya, UPKK-nya batal. Di Selangor pula sehingga majlis akad nikah ditangguhkan. Di seluruh negara, solat Jumaat gugur tiada. Kembali kepada solat Zuhur, fardu Zuhur 4 rakaat. Aktiviti berjemaah, solat berjemaah di masjid-masjid, surau-surau, musalla-musalla, aktiviti keagamaan, ceramah, kuliah, sekolah-sekolah, kebangsaan, menengah dan seumpamanya maupun swasta, universiti, college. Ini satu kita panggil ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri kita. Walau apa pun ujian ini sebenarnya ia menjadi ujian yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai bukti kita terus beriman atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan ujian ini sebagai satu musibah yang kita semakin jauh daripada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ahasibanna su'ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka masih lagi belum diuji? Jadi dalam ujian ini kita nak kembali kepada basic bagaimana kita nak menenangkan jiwa kita. Kita bagi tak panjang kerana kita tidak mahu memakan masa yang panjang, sekadar tazkirah sahaja. Jadi 3 tips bagaimana kita nak terus tenang dalam keadaan sekarang walaupun adanya tekanan, adanya masalah, adanya kesulitan, kesempitan, masing-masing dari sudut kesihatan, dari sudut perubahan aktiviti sosial harian kita, rutin hidup kita, serta kesan ekoran terjejasnya ekonomi kita, dia semua ada. Tapi kita kena senantiasa tenang dan kita kena pastikan tenang sebagai seorang yang beriman. Bagaimana? Tips yang pertama adalah kita kena senantiasa mengingati Allah dan melaksanakan amal ibadah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah maka hati-hati akan tenang. Hati-hati akan tenang. Jadi semakin kita berada dalam ujian ini, kita teruskan ibadah kita, bangkit malamnya, doanya, bacaan Qurannya, zikirnya, jangan ditinggalkan. Kerana orang yang beriman, bila dia mengingati Allah dalam apa jua ibadah yang dilakukan, maka hilanglah akan segala masalah dunia ini. Malah masalah dunia ni terlampau kecil baginya berbanding dengan kenikmatan mengingati Allah. Maka perhebatkan amal ibadah kita dan zikir kita. Yang keduanya, tips dia adalah kita muhasabah kembali dan kita merenung. Sebelum kita berada dalam tempoh ujian ini,
berapa puluhan tahun kita dalam berada kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka kita baru berada dalam tempoh yang kecil, yang seketika berbanding sebelum daripada ini telah banyak sekali dan tempoh yang panjang nikmat diberikan oleh Allah. Maka jika dibandingkan di antara waktu ujian dan waktu kita mendapat nikmat, kita ingatlah nikmat Allah lebih luas dan Allah Ta'ala hanya menguji kita dalam tempoh seketika dan lebih pendek daripada tempoh ujian yang telah diberikan kepada kita sebelum daripada ini. Dan sebagaimana Nabi Ayub AS apabila isterinya mendesaknya supaya dia menggesa Allah atau mendesak agar Allah Ta'ala berikan kesembuhan dan juga kembalikan balik akan nikmat yang hilang, Nabi Ayub bertanya kepada kepada isterinya, berapa lamakah kita berada dalam keadaan ditimpa ujian penyakit yang kronik ini? Maka dijawab sekitar 17 hingga 18. Maka Nabi Ayub kata, berapa lama pula tempoh yang sebelum ini kita berada dalam keadaan nikmat? Maka puluhan tahun. Maka Nabi Ayub kata, tak boleh ke kita merasa untuk sabar sedangkan nikmat yang telah diberikan sebelum ini lebih banyak dan lebih lama, lebih panjang, lebih luas berbanding dengan ujian yang seketika itu. Dah 17-18 tahun. Kita 2 bulan atau 2 bulan lebih. Tak cuma PKP ni tempohnya dah 31 hari baru. Kan Baik, dan tips yang ketiga adalah kita kena senantiasa bersikap berlapang dada untuk menerima sebarang perubahan yang berlaku. Seumpamanya rutin kehidupan kita ni berubah daripada dulu mungkin 8 jam berada di luar dengan kerjanya, dengan aktivitinya, mungkin ada yang lebih daripada tu. Mungkin dulu ada yang boleh pergi berjalan, melancong, pergi membeli belah di shopping complex, sekarang ni tak dapat. Maka perasaan kita kena senantiasa berlapang dada menerima perubahan, kerana perubahan itu adalah satu sunnatullah ke atas ketetapan alam. Begitu juga perubahan kemajuan teknologi yang sekarang ini kita lihat, nak tak nak kita mesti mengikut arus perubahan tersebut dalam keadaan kita tidak lupa asal usul dan identiti kita sebagai seorang Muslim. Maka bila kita menerima perubahan berlapang dada, maka itu adalah sebagai sesuatu kita panggil kita tidak melawan arus yang memberikan tekanan, tapi kita dalam keadaan kita cuba menyesuaikan diri dalam keadaan semasa yang mana bukan hanya kepada kita, bukan hanya kepada kelompok yang kecil yang sekitar kita, tapi seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan dalam keadaan sekarang ini 3 tips yang telah kita berikan, kita sama-sama dapat mengharungi ujian ini dalam keadaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan keyakinan akan kebaikan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas daripada ini, dengan syarat dalam keadaan kita susah kita ingat Allah, dan dalam keadaan nanti jika diberikan kesenangan kita tetap istiqamah mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Teruskan untuk sebarkan video ini dan rakaman-rakaman sebelumnya, dan sama-sama untuk kita subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.